Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah Rabu 24 Februari 2021. Kemasukan individu dari luar Sabah masih tidak dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB hingga 4 Mac ini. Menurut kenyataan media Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bagaimanapun kelonggaran diberikan kepada warga Sabah, pasangan kepada rakyat Sabah dan tanggungan serta pemegang pas jangka panjang yang menjalankan perkhidmatan perlu. Bagi individu yang melalui laluan pintu masuk udara, laut dan darat perlu menjalani ujian RT-PCR atau RT-KAG COVID-19 dalam tempoh 1 hingga 3 hari sebelum perjalanan. Hanya individu tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif dibenarkan masuk. Manakala hanya individu menjalankan perkhidmatan perlu dan kes kecemasan selain perubatan dibenarkan keluar dari Sabah dengan kebenaran PDRM. Sementara itu, Datuk Masidi turut maklumkan operasi Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, Institut Latihan Kemahiran, Pusat Tahfiz dan Sekolah adalah tertakluk kepada arahan pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan. Pelajar sekolah IPTA, IPTS yang mengambil ujian atau peperiksaan dengan institusi luar negara dibenarkan hadir menduduki peperiksaan sahaja dan bukan untuk sesi pembelajaran. Sementara itu, 94 kes positif baru direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 52,268 kes. Menurut Datuk Masidi, 33 kes baharu berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 8 kes, saringan kluster baharu dan sedia ada 32 kes, saringan perkeso 8 kes dan 13 kes lain-lain kategori. Satu kluster baharu dikesan iaitu kluster Mawar di Sandakan mencatatkan 15 kes positif. Kes indeks dikesan hasil saringan bergejala di klinik swasta yang disahkan positif semasa menghadiri majlis makan malam sebenarnya sambutan Tahun Baharu Cina. Seramai 21 pesakit dilaporkan sembuh dan 771 pesakit sedang menerima rawatan. Satu kes kematian turut direkodkan di daerah Sandakan. Dalam perkembangan sama, daerah Kunak bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 3 anggota polis bahagian jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Penampang dibebaskan daripada 5 dakwaan memperoleh rasuah berjumlah RM15,000. Rasuah berkenaan didakwa sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap 2 individu atas kesalahan positif dadah 5 tahun lalu. Hakim Abu Bakar Manat ketika mengumumkan keputusan berkenaan di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu berkata, pihak pembelaan telah berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Inspektor Muhammad Faiz Muhammad Yusof, Korporal Eli Bonifacio Anak Tugok dan Korporal Liza Ambau dibebaskan daripada dakwaan memperoleh rasuah di Pejabat Narkotik IPD Penampang pada 8 April 2016. Inspektor Muhammad Faiz turut didakwa melakukan perbuatan sama di tempat letak kereta sebuah restoran di Donggongon pada 9 dan 10 Februari 2016. Kesemua mereka dibela Peguam PJ Pereira, Luke Reza Balang dan Dominic Chiu. Pewujudan lebih banyak pusat tahfiz di negeri ini dilihat mampu melahirkan lebih ramai generasi muda celik Al-Quran. Ia juga seiring dengan sambutan menggalakkan daripada golongan tersebut yang dilihat semakin menunjukkan minat dalam aspek pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supayan berkata ia dibuktikan melalui kemenangan golongan muda bagi kategori Qori dan Qoriah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sandakan. Alhamdulillah, ini mungkin hasil daripada lahirnya banyak pusat-pusat tahfiz, pusat pengajian Islam, dan kita berharap kita akan sokong pusat tahfiz ini dan kita mohon kepada kerajaan melalui Jahin tolong tengok-tengoklah pusat-pusat pengajian Al-Quran ini, pusat tahfiz ini, kerana ini boleh melahirkan generasi Al-Quran di masa akan datang. Beliau ditemui RTM selepas penyampaian hadiah Majlis Hafazan dan Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Johan Qari milik Ahmad Ashraf Naim Abdul, Neb Johan Muhammad Nizam Bakri, manakala tempat ketiga Rizal Asmat. Johan kategori Qoriah dimenangi Farhana Izwana Abdul Hamzah, Neb Johan Jariah
Palaka, manakala tempat ketiga Dahira Cidon. Seramai 1,300 keluarga B40 di Kuala Penyu menerima bantuan bakul makanan COVID-19 kerajaan negeri yang merupakan sebahagian daripada 5,890 keluarga B40 yang disasarkan menerima bantuan di daerah berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri, ketika menyampaikan bantuan tersebut di Kuala Penyu berharap ia dapat meringankan beban penerima khususnya yang terkesan ketika penularan pandemik ini. Penyerahan kepada semua penerima dijangka selesai Ahad ini. Dalam perkembangan lain, seramai 47 pelajar dari daerah Kuala Penyu mendapat tajaan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi menerusi Yayasan Pendidikan Limus Juri. Selain bantuan kewangan, yayasan berkenaan juga menyampaikan bantuan keperluan pembelajaran seperti komputer riba secara berperingkat. Kita tahu pada ibu bapa dan juga terjajas pendapatan, tapi ya kita bersyukur kita dapat menyampaikan dana ini walaupun sedikit untuk meringankan bebanan keluarga tersebut dan melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dan college-college yang lain. Datuk Limus ditemui selepas penyerahan dana Yayasan Pendidikan Limus Juri di Kuala Penyu. Usaha murni berkenaan mendapat reaksi positif orang ramai. Tahniahlah kepada Yayasan Limus Juri kerana membantu anak-anak ataupun ibu bapa dalam kemelut yang kita hadapi masa kini. Sekurang-kurangnya dapat meringankanlah bebanan ibu bapa terutamanya dalam pembelian peranti. Dan begitu juga mungkin buku-buku. Bersyukur sebab dapat bantuan daripada Datuk Limus. Sini dapat mengurangkanlah beban saya untuk bayar yuran, untuk perbelanjaan sepanjang saya belajar inilah. Bayar mungkin ada untuk buku-buku yang untuk dibeli. Ucapkan terima kasih kepada Datuk YB Limus Juri dengan dana ni. Saya senang. Harapannya semoga anak saya terus dia belajar bersungguh-sungguh. Actually saya anak tunggal dan memang ini kali kedua lah saya dapat. Yang pertama kali saya dapat time saya masuk matrikulasi. Memang bantuan ini memang sangat betul-betul membantu. Sejak ditubuhkan pada 2015, hampir 2,000 pelajar di daerah terlibat mendapat manfaat dana Yayasan Pendidikan berkenaan. Sementara itu, turut mengambil peluang menghulurkan bantuan kepada petugas Barisan Hadapan Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Menurut penolong Setiausaha Agungnya, Datuk Martin Pandin, selain memain peranan dalam gerakan dakwah, Usia juga bergerak aktif membantu pihak memerlukan ketika penularan pandemik ini. Bantuan berbentuk barangan keperluan disampaikan kepada Timbalan Pengarah Klinikal Hospital Queen Elizabeth QEH Kota Kinabalu, Dr. Irene Chow mewakili pengarah Dr. William Gotulis di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Martin dan orang ramai yang ditemui turut menyambut baik pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Masanya sudah tepat sekali dengan adanya vaksin ini. Kita berharap orang ramai akan menerima dengan hati yang terbuka dan baik, dan sentiasa mengharapkan suatu kejayaan dan hasil buat tim ini. Pertama sekali memang rasa teruja sebab sekarang ni kita dalam keadaan ni yang sangat diperlukan. Okey, saya memang rasa gembira sebab vaksin dah sampai. Rasa was-was, tapi untuk kebaikan apa kata kita perlu. Sebelum ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Sabah menyasarkan kira-kira 3 juta penduduk negeri ini akan menerima vaksinasi menjelang Februari tahun depan. Ia dijangka bermula 26 Februari dan dilaksana dalam 3 fasa. Permohonan menurut beberapa jalan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Manila telah dikemukakan kepada pihak berkaitan. Menurut Adun Sungai Manila Mokran Ingkat, antara jalan yang menjadi keutamaan termasuk Jalan Blok 26 sepanjang 2.5 km, Jalan Blok 17 dan Blok 21 sepanjang 4.7 km dan Jalan Blok 19. Kita juga telah berjumpa dengan District Engineer JKR bahawa jalan-jalan yang belum berturap di Sungai Manila ini telah pun dipohon.
Cumanya ia bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan untuk dilaksanakanlah. Mokran ditemui media selepas penyerahan bantuan bakul makanan COVID-19 di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan beberapa jalan tidak berturap yang mengalami kerosakan berikutan banjir baru-baru ini kini boleh dilalui dengan bantuan Jabatan Kejar Raya, Majlis Perbandaran Sandakan dan beberapa sukarelawan di kawasan berkenaan. Jalan dari Muhibah ke Dan Dulit pula dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan ini. Susulan pengumuman pembukaan sesi persekolahan bagi sekolah menengah di seluruh negara bermula 4 April depan. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sandakan bersiap sedia menerima kemasukan pelajar untuk memulakan sesi persekolahan tersebut. Pengetuanya Albert Bayoi ketika ditemui media berkata seramai 1,564 pelajar bakal memulakan pembelajaran secara bersemuka menerusi 2 sesi persekolahan. Persiapan pada peringkat sekolah turut diutamakan bagi memastikan aspek keselamatan pelajar sentiasa dipantau. Kita juga ada beberapa siri mesyuarat secara pentadbiran di peringkat sekolah, penolong-penolong kanan, dan juga ketua-ketua bidang termasuklah ketua pembantu tadbir untuk melihat kesesuaian di peringkat sekolah. Mengenai peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di sekolah berkenaan, seramai 297 calon berdaftar, 294 daripadanya hadir. Seorang menduduki berpindah pusat peperiksaan manakala 2 lagi tidak hadir. Sementara itu, di Penampang, pihak pengurusan Sekolah Kebangsaan SK Tan Sau dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Berkenaan juga giat melakukan persediaan sewajarnya untuk pembukaan sesi persekolahan minggu depan. Yang di-Pertua PIBG SK Tan Sau, Betsy Vine berkata para ibu bapa telah membuat persediaan sejak pengumuman dibuat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Langkah KPM itu sungguh baiklah. Dia melihat jauh ke hadapan di mana kita mau membiasakan semua peraturan-peraturan dan SOP norma baru itu dipatuhi supaya sama-samalah kita putuskan rangkaian COVID-19 ni. Para ibu bapa juga turut mendidik anak-anak untuk sentiasa mengamalkan SOP termasuk penjarakan fizikal dan memaklumkan guru sekiranya kurang sihat apabila berada di dalam kelas. Bagi pihak sekolah, pembukaan sesi dibuat setelah mengambil kira persediaan di pihak sekolah malah ibu bapa dan pelajar. Tindakan ini telah diambil oleh KPM setelah mengambil kira kesediaan murid itu sendiri dan juga ibu bapa. Selain daripada itu, kalau yang tahun 3 itu dia pernah pergi ke sekolah, jadi dia tidak mempunyai satu kejutan budaya. Tetapi bagi yang tahun 1, tahun 2 itu, dia tidak mempunyai cukup ruang untuk bersedia pada tahun-tahun yang lalu. Pembukaan sekolah pada 1 Mac ini melibatkan murid tahun 1 dan 2 manakala tahun 3 hingga 6 bermula 8 Mac. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Jangan lupa imbas aplikasi My Sejahtera sebelum memasuki premis dan sentiasa jaga penjarakan fizikal. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera.